Sebab itu saya suka bergaul dengan orang tua-tua walaupun kita muda, kerana kita belajar sesuatu. Ya Rabb, kalau sikap macam orang tua ni aku letak dalam diri aku yang masih muda, mati aku dalam usia muda walaupun muda amalnya sudah tua. Kita nak macam tu boleh muslimat? Sebab makcik ni kalau mati dengan penyesalan, dengan taubat yang macam ni, ya Allah, syurgalah tempat dia. Syurga walaupun masa mudanya dia penuh dengan dosa. Ustazah, acik heret kaki datang majlis ilmu ni ustazah, kan? Acik naik kursi roda ni ustazah, acik tak larat sebenarnya. Ustazah ni pok-pok 1 jam sakit dah peha acik ni. Macam itulah muslimat contoh. Habis tu kita nak buat macam mana Tuhan? Ya Rabb, yang muda-muda yang boleh duduk 3 jam tak lenguh lagi pinggang, muslimat, tak menghadirkan diri. Contoh macam tu. Kenapa orang tua-tua boleh pujuk nafsu dia boleh bertahan? Sebab dia menyesali dengan kehidupan lampau. Dia sudah zikrul maut, ingat mati. Betul lah kata ahli tasawuf, makin ingat mati, makin dia membunuh hubbud dunia, cinta akan dunia. Itu dia. Nak bunuh rasa cinta pada dunia, mesti sentiasa ingat mati. Muslimat, kan? Anak kata, mama ni orang buat macam tu pun semua diam je, bukannya nak lawan balik. Tak apalah, mama bukan makin lama hidup, tak lama lagi nak mati dah. Muslimat, kadang-kadang ada orang datang pada saya, ustazah, anak saya baru balik US tu cakap, mama, mati tu semua orang mati. Saya cakap, mati, mama kena lawan juga. Saya pun cakap, minal jinnati wan nas, kan, dengar kuliah ustazah. Mama ingatkan nas tu maklum kau, rupanya kau duduk dalam rumah mak. Patutnya banggalah bila dapat mak yang sabar ni, kan muslimat. Akak cakap macam tu dengan anak akak, kan. Tiba-tiba anak saya kata, ustazah ni dah, mama ni dah ustazah sangat dah sekarang ni. Tiba-tiba terkeluar ustazah, minal jinnati wan nas. Saya ni dah sabar lama, anak pula suruh lawan orang tu. Contoh macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, nasyid ni tadi betul. Dia kata apa? Membajai bangkai dunia yang ku bunuh. Cinta Allah, cinta Allah. Bangkai dunia yang kita bunuh ni muslimat dirahmati Allah, jadi penyubur untuk makin cinta kepada Allah. Ternyata kata penulis lirik lagu ini, tak boleh bina 2 cinta dalam satu hati. Cinta pada Allah, pada Allah. Jangan buang terus dunia. Kalau kita tidak beramal di atas dunia, kita tak ada bekalan ketika bertemu dengan Allah. Jadi dunia ni perlu ada sebagai jambatan untuk menuju akhirat. Jadi salahlah juga kalau kita buang terus dunia ni untuk mencari cinta Allah. Muslimat, oleh itu usaha melawan hawa nafsu jangan dianggap ringan. Jangan dianggap ringan. Ia adalah satu jihad yang besar. Jadi muslimat, jangan pergi jumpa Ustazah Zai nak daftar pergi Palestin. Untuk apa cik? Nak berjihad. Ustazah balik sekian tarikh, saya tak balik. Saya nak angkat senjata, nak berjihad melawan Israel. Jangan cari penyakit cik. Saya bawa untuk melawat, masuk solat di Masjidil Aqsa, contoh muslimat. Saya balik-baliklah. Tak ustazah, kita ni tak hidup zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah boleh berjihad. Ya Allah, kesian. Suruh hadir majlis ilmu ni muslimat. Oleh itu usaha melawan hawa nafsu jangan dianggap ringan. Ia adalah satu jihad yang besar. Sabda Nabi SAW pada sahabat. Nabi bercakap pada sahabat, satu ketika balik perang, kita baru pulang dari satu peperangan kecil kepada satu peperangan yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya, muslimat dirahmati Allah, peperangan apakah itu? Baginda berkata, peperangan melawan hawa nafsu. Masya Allah, orang akhir zaman bila berfikir baiknya Allah, betul tak muslimat? Baiknya Allah. Bukan syurga itu milik orang yang hidup belajar live dengan Rasulullah. Tengok muka Rasulullah pun pahala. Jadi kenapa Allah hidupkan kita di akhir zaman? Kita tak dapat hidup bersama Rasulullah. Rupa-rupanya kita berjihad melawan hawa nafsu diangkat oleh Allah mulia macam orang berjihad di medan perang bersama Rasulullah. Sebab itu ujian akhir zaman jauh lebih dahsyat dengan sahabat-sahabat Nabi dulu. Betul muslimat? Kita nak berperang dengan yang ini saja, Allahu Rabb. Mai tengok pakat belaka ibu, Ustazah tunjuk apa ni? Nak berperang dengan hok ni je. Kan? Pagi tadi sekejap dengan mufti wilayah, kan ada rancangan apa yang terkini bersama mufti, ngopi bersama mufti, apa dah muslimat kan. Dia punya word sekejap tu, ustaz tu tanya, kan zaman sekarang ni kan ada mak-mak nak belajar pakai smartphone, anak mama ni tu pun tak reti-reti, banyak kali dah adik ajar kan, macam tu muslimat. Macam
dialog anak aku je, kan? Sebab saya tengah bersiap nak ke sini, dengar kat TV tu, Tuhan, ini bukan main-main. Banyak anak-anak macam ni. Ustazah, kelakar lah mak saya tu tak reti. Yang paling comel mokcik-mokcik bila dah buat grup ni. Ustazah nak buat grup pergi Pulau Pangkor kan, Muslimat dah adalah grup. Nanti bila dah lama kan, siapa-siapa Ustazah dah left, dia kata, Acik pun dah left Ustazah, tapi ada lagi grup tu. Acik left macam mana? Acik dah tulis dah LEFT, tapi ada je lagi tu. Macam-macam lah dia orang share. Ustazah dah tak ada dah dalam tu. Acik tulis lah sampai kiamat takkan habis. Minta nanti tunjuk handphone tu, suruh anak left kan Acik. Acik dah tulis banyak kali. Hari ni Acik tulis 10 kali LEFT. Tak left pun lagi macam mana? Allah, kesiannya. Itu antara contoh lah Muslimat. Jadi anak dia kata, Mama ni dah ajar banyak kali. Rupanya fahamlah kamu, cuba tanya mak. Dulu berapa kali mak ajar, kalau cebok tangan kiri, kalau makan tangan kanan. Pernah tak mak tengking kamu? Pernah tak mak kata, mak dah ajar banyak kali, takkan dah tak faham-faham lagi? Tak pernah. Cuba patah balik macam tu Muslimat. Kita akan kata, Allah Tuhan, kalaulah mengajar mak benda yang tak reti-reti ni, boleh balas macam mana mak buat pada aku dulu, tak pernah jemu. Mudah-mudahan engkau sabarkanlah hati aku. Sikit je Ustazah terdengar tadi, insaf sekejap Muslimat dirahmati Allah. Kalau Allah bukakan hati kita untuk mendengar ilmu dan untuk memahami dengan hikmah. Tapi kadang-kadang kita bagi tahu, mu sedar tak mu cakap dengan makmu macam tu, mu derhaka dah. Sebab Quran kata, wala takul lahuma uff. Mu cakap dengan mak pun kamu dah dikira sebagai anak derhaka. Ini kan lagi macam tu. Mana bila masa saya derhaka dengan mak saya Ustazah? Ni anak-anak zaman sekarang Muslimat. Sedih kita. Padahal itu yang mereka selalu lakukan. Kita tengok Muslimat, oleh kerana susah dan berat. Ni jangan tidur kejut kawan sebelah yang tidur. Muslimat ni penting sangat. Kan? Ustazah nampak ke saya tidur? Tak nampak. Jangan susah hati. Kalau ada yang tidur. Baik, oleh kerana susah dan berat melawan hawa nafsu, maka hendaklah kita lakukannya dengan sungguh-sungguh hingga lahir akhlak yang terpuji dalam diri kita. Muslimat dirahmati Allah. Di sini nanti barulah kita faham bahawa berjuang melawan hawa nafsu, membuat latihan-latihan jiwa dan kerohanian, matlamatnya adalah untuk mendapat akhlak yang terpuji. Sebab tu orang kata selalu kan dalam WhatsApp orang tulis, Allah datangkan orang macam tu untuk menguji sabar kita. Nanti dalam mujahadah kita Muslimat, dalam sujud kita pada Allah, rupa-rupanya kalau aku tak dijumpakan dengan orang macam tu, aku tak kenal erti sabar ya Allah. Kita akan berterima kasih dengan sakit yang pernah kita alami dulu, barulah kita pandai nak cari ubat. Mudah-mudahan dengan izin Allah, sebab makan ubat itulah kita sembuh. Rupanya Muslimat dengan susah hari ini didatangkan dengan orang pelbagai, kita tempuh, serahkan kepada Allah, baru kita akan nampak, ya Rabb, rupanya ini tarbiyah engkau pada aku. Betul lah bila kita tempuh baru kita bertemu dengan hikmah. Kalau kita tak tempuh, kita tak bertemu dengan hikmah. Sehingga akhlak itu menjadi pakaian dan perhiasan hidup kita sehari-hari. Ustazah biasa jumpa Muslimat, wanita, hatta wanita muda-muda mengadu, Allah Ustazah, saya tak tahulah nak buat macam mana lagi. Tapi saya dengar Ustazah cakap, tiap malam bertahajud, menangislah dalam sujud yang terakhir. Muslimat, satu-satu Allah tunjuk Ustazah, betul lah apa yang saya jangkakan, macam tu rupanya perangai suami saya. So sekarang ni Kak macam mana? Dah balik ke? Okey dah ke? Tak Ustazah, biarlah dia balik, kita layan. Tak balik sudah. Tapi yang paling saya syukur Ustazah, kita pula diam. Kenapa saya diam Muslimat? Kalau aku duduk kat tempat dia, belum tentu lagi kuat. Dia balik, saya layan Ustazah. Kita ni kan masih isteri, dia tak balik, saya tak boleh pandang, saya bukan CCTV dia. Allah yang maha berhak untuk menghukum dia. Tapi yang paling indah dalam hidup ni, dalam 3 bulan ni Ustazah, saya tak pernah tinggal tahajud dan menangis di sujud yang terakhir. Sudah istiqamah 3 bulan Muslimat, tak pernah berhenti tiap malam. Ya Allah Tuhan, kita pula yang terasa ni. Rupanya ujian itu Allah beri pada dia bukan nak bagi suami dia balik, nak bagi tahajud tiap malam dengan air mata pada sujud yang terakhir. Maka Ustazah Zai tumpang menangis masa balik
dalam tahajud kita yang entahkan tiap malam ke tidak, kita menangis. Kerana apa menangis musliman? Aku sedar engkau uji aku dengan cara lain. Kekalkan aku dengan ketaatan kepadamu wahai Allah. Rupanya kawan tu dulu saya tak pernah kenal tahajud tu apa ustazah. Tak kuat nak bangun tiap malam. Tapi dengan dibegitukan ujian saya suami jadi macam tu. Saya kunci jam, susah payah saya. Tiap malam saya tak pernah tinggal tahajud. Kita pula ya Allah Tuhan nak minta jadikanlah ujian dia tu pindah ke aku. Tak berani tu musliman. Sebab Allah je yang tahu. Orang ni kuat dengan ujian macam ni, ujian kau macam ni. Tak percaya tanya dia. Tinggal tak kat tiap malam? Tak tinggal. Tu suami balik ke tak balik? Tak balik pun tak kisahlah ustazah, kita nak buat macam mana. Dia balik-balik. Boleh sengih lagi orang tua ni. Kesan daripada tahajud yang menangis dalam sujud yang terakhir. Tabarakallah musliman. Allah bagi satu hentakan untuk kita menengadah kepada Ya Rabb. Itulah dia. Barulah kita terasa lazatnya, Masya Allah. Orang yang memiliki akhlak yang terpuji itu, segala sifat-sifat itu menghiburkan dan menyeronokkan jiwanya. Dan orang yang terhibur dengan akhlak terpuji dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Sebab tu jangan pernah pelik. Kita pelik tengok orang baik walaupun orang lain buat jahat kepada dia. Muslimat, Rasulullah didatangi oleh ramai orang. Minal jinnati wan nas datang kepada Rasulullah. Orang baling tahi engkau tetap bagi bunga ya Rasulullah. Orang buat jahat engkau tadah tangan ya Rasulullah, mendoakan balik kebaikan dia. Kat mana? Kerana itulah takwa muslimat. Kita nak tiru ni yang paling sakit. Sebab dalam kita on the way nak ke situ muslimat, tu minal jinnati wan nas. Bukan jin pangkat kecil lagi, setan pangkat kecil lagi. Kita nak jadi orang baik, setan yang pangkat besar dikatakan pada kita. Muslimat, setan dah kata, setiap kali aku nak kacau takwa dia ni, terpelanting aku dengan istighfar dia, dengan amal soleh dia. Nas pula yang datang, manusia pula yang datang. Muslimat dirahmati Allah. Kadang nak jadikan kita orang jahat suami kita sendiri muslimat. Kan? Sebab itu kita kata ya Allah Tuhan, kenapa jadi macam ni? Sebab Allah dah kata dalam Quran, kamu kena kuat dalam bermujahadah melawan hawa nafsu ni. Orang yang sampai ke peringkat ini hidupnya indah, akhlak ibarat bunga, hatinya berbahagia dan perihal hidupnya menjadi contoh dan tauladan kepada orang lain.